Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin Pagi 5 November bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Peperiksaan SPM dan STPM bermula hari ini. Perdana Menteri titip nasihat kepada calon. Kelewatan bantuan kerajaan kepada golongan sasaran akan segera diatasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tun Dr. Mahathir Mohamad menitipkan nasihat kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM supaya sentiasa tenang menghadapi cabaran peperiksaan. Nasihat Perdana Menteri itu dibuat menerusi satu video yang dikongsi di Facebook rasmi beliau. Untuk peperiksaan, kita perlu ulang balik segala pelajaran yang kita dapat sepanjang tahun dan ulang berkali-kali bermakna kita tidak akan lupa tentang isi kandungan jawapan yang diperlukan. Saya berdoa semua penuntut-penuntut akan lulus dengan baik dan saya harap mereka akan gembira selepas peperiksaan diumumkan. Peperiksaan SPM Fasa 2 akan berlangsung bermula hari ini hingga 28 November, sementara peperiksaan STPM berlangsung semalam sehingga 13 November depan. Kerajaan memperuntukkan RM740 juta untuk membangunkan 8 buah lagi Maktab Rendah Sains Mara MRSM di seluruh negara. Pembangunan terbabit dijangkakan mampu menawarkan kapasiti seramai 750 pelajar bagi setiap MRSM. Amara dalam satu kenyataan berkata sehingga kini 53 MRSM beroperasi di seluruh negara yang menampung hampir 36,000 pelajar. Pembinaan kampus baru MRSM di seluruh negara menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan usaha pembangunan modal insan Bumiputera terutamanya di luar bandar diperkasakan. Buat masa ini sebanyak 4 MRSM sedang dalam pembinaan iaitu MRSM Bagan Datuk, MRSM Berah, MRSM Ranau dan MRSM Bintulu. Sementara 4 buah lagi MRSM iaitu MRSM Sik, MRSM Tanah Merah, MRSM Dungun serta MRSM Lawas pula masih melalui proses pengurusan nilai dan proses perolehan tanah. Satu daripada projek MRSM yang telah diumumkan sebelum ini iaitu MRSM Ketereh telah ditangguh berikutan kajian semula keperluan dan kesesuaian pembinaan MRSM baru di Kelantan. Penangguhan pembinaan MRSM Ketereh juga selepas Mara mendapati 5 buah MRSM yang sedia ada di Kelantan masih mampu menampung keperluan pelajar dari Kelantan dan negeri-negeri bersempadan dengannya. Kerajaan akan mencari penyelesaian bagi mengurangkan karenah birokrasi yang dikenal pasti menjadi penghalang kepada bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran dalam tempoh yang singkat. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet minggu lepas. Dia terpulang kepada menteri sebenarnya. Menteri punya kuasa dan melihat dan review polisi-polisi yang kita anggap lambat, menyusahkan rakyat. Jadi menteri mesti ada political will untuk kita membuat polisi baru dan review peraturan yang kita rasakan perlu disegarkan dan membuat rakyat lebih mudah berurusan dengan kerajaan. Itu iltizam kita dan itu pun telah menjadi keputusan Kabinet yang kita mahu memendekkan rantaian birokrasi itu.
Belia terdahulu menyaksikan penyerahan surat tawaran pembinaan semula rumah milik seorang penduduk dalam Parlimen Tanjung Piai yang terbakar 2 tahun lalu. Bantuan bernilai RM65,000 itu hasil sumbangan Tenaga Nasional Berhad Negeri Johor menerusi program tanggungjawab sosial korporat mereka dan Baitul Mal. Katanya lebih banyak karena birokrasi akan dikurang di kementeriannya demi memastikan rakyat mendapat bantuan dalam tempoh yang singkat. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah hasil kutipan zakat akan dikekalkan bagi golongan asnaf dalam kalangan umat Islam di negeri itu. Titah baginda, kutipan zakat perlu diagihkan kepada 8 golongan asnaf termasuk asnaf fakir serta mu'alaf meskipun agihan kepada bukan Islam dibolehkan. Baginda turut menyeru agar tiada pihak yang mengambil kesempatan menggunakan isu-isu berkaitan dengan agama Islam untuk meraih populariti. Tambah baginda, masih ramai golongan fakir yang masih memerlukan bantuan zakat. Di Selangor, majoriti penduduk adalah beragama Islam dan jumlah tersebut sentiasa meningkat setiap tahun. Manakala bagi mereka yang bukan beragama Islam, menjadi tanggungjawab kerajaan untuk membantu mereka menerusi jabatan dan agensi yang telah ditetapkan. Kepentingan orang Melayu dan Islam di negara ini sentiasa diperjuangkan oleh kerajaan termasuk di negeri-negeri yang ditakbir Pakatan Harapan. Justru itu dakwaannya mengatakan hanya UMNO dan PAS sahaja yang mampu menjadi jurucakap orang Melayu adalah melisit. Malam, Khalid Nordin dalam ceramahnya dia cakap kalau BN menang, UMNO dan MC akan menjadi suara untuk orang Melayu di sinilah. Tak mungkin. Bagaimana pendapat Haji? Pakatan lah dapat jadi suara. Betul tak? Kenapa? Saya rasa kita pun sekarang ni dah jadi suara kepada orang Melayu. Kalau terlihat sekarang ni pun dia tak boleh merebut kursi itu daripada MCA. Macam dia nak menyuarakan nasra orang Melayu. Belia terdahulu menghadiri Majlis Aspirasi Prasekolah Dun Kukup, satu daripada dun dalam Parlimen Tanjung Piai. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam ceramahnya sebelum ini berkata kemenangan Barisan Nasional pada PRK berkenaan sangat penting kerana ia boleh memberi laluan kepada UMNO dan PAS menjadi jurucakap kepada orang Melayu. Karmaini yang juga Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Piai berkata sebaliknya peranan itu telah pun dilakukan PH melalui kuasa di pentadbiran pusat dan juga di negeri Johor. Dalam pada itu, golongan pemandu taksi di Pontian Johor mahukan wakil rakyat baru kelak menjadi penyelesaian masalah yang menjejaskan sumber rezeki mereka. Ini kerana selain persaingan khidmat e-hailing dan kereta sapu, mereka kini berdepan masalah penutupan sementara jeti feri di Kukup Laut sejak lebih sebulan lalu. Menurut pemandu taksi Izzuddin Zahid, 67 tahun, penutupan sementara operasi Terminal Feri Kukup menjejaskan lebih 100 pemandu taksi dan kereta sewa di Kukup dan Pontian Kecil. Sebelum ini, ramai penumpang feri ke Tanjung Balai Indonesia menggunakan khidmat taksi mereka dari Pontian Kecil ke Kukup. Operasi Terminal Feri berkenaan dihentikan sementara sejak September lalu. Kalau masa jeti itu dibuka, memang ramailah. Sampai saya rasa kalau satu trip tu dalam perjalanan trip sampai ke Kukup yang dia punya tambang RM26. Kadang-kadang balik tu dapatlah ke RM10 apa hitung panjang RM30 lah. Pergi balik lah. Selain itu, pemandu taksi turut meminta pihak berwajib menangani masalah khidmat kereta sapu yang berleluasa di sekitar Terminal Bas Pontian. Masalah yang kat belakang taksi sana, dia ambil penumpang kat belakang. Dia ambil penumpang kat belakang. Kereta sapu. Baik kereta sapu ke baik taksi, dia nunggu kat belakang. Yang sini nunggu je. Itu. Saya minta perhatian lagi. Itu je. Mereka yakin pihak kerajaan negeri mampu membantu dan mencari jawapan bagi menyelesaikan masalah golongan berkenaan. Skuad elit Pelatun Harimau Pasukan Gerakan Am PGA Sabah Sarawak kini sudah diatur gerak menjadi barisan harapan dalam UP Bersepadu Khazanah. Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur berkata ia bagi usaha memerangi habis-habisan aktiviti pemburuan haram yang disifatkannya sebagai manusia bernafsu haiwan. Manusia yang bernafsu haiwan ni hati-hati ya. Sebelum mereka tertangkap, baik berhenti. Apabila tertangkap nanti, ya, saya dah katakan bahawa
Saya tidak akan terhenti di situ ataupun mengambil kes ini sambil lewa. Beliau mengulas kejadian seekor bangkai gajah Pikmi Borneo yang ditemui di Sungai Kinabatangan kemarin. Ia adalah penemuan bangkai gajah ketiga selepas 2 kejadian di Sungai Dumpas, Kalabakan Tawau pada 25 September lalu dan di sebuah ladang sawit di Beluran 19 Oktober lalu. Katanya pelatun harimau akan membantu pihak perhilitan untuk menangani ancaman aktiviti haram di Sabah dan Sarawak yang kaya dengan hidupan eksotik. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir tidak berpuas hati dengan kebocoran maklumat berhubung pengambilan tanah bagi tujuan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim. Ia selepas terdapat pihak swasta didapati memiliki maklumat yang hampir tepat dengan perancangan yang dibuat seperti yang ditandatangani dalam notis Seksyen 4 pengambilan tanah. Situasi itu mendedahkan pemilik tanah dengan orang tengah yang tidak dilantik oleh kerajaan. Syarikat swasta itu ujarnya telah mengeluarkan notis pemberitahuan dan taklimat. Justru beliau menasihatkan pemilik untuk menunggu keputusan mengenai harga tanah yang akan dibuat berdasarkan dapatan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Dari segi undang-undang mungkin tak salah lah kot kan. Kalau orang nak cari untung daripada kerja-kerja macam itu. Tapi yang saya maksudkan ni ialah kepentingan pemilik tanah tu. Kesian kat dia tak tahu apa ni, tiba-tiba orang tengah mai ambil sebahagian. Jadi dia ingat ni macam satu servis, mungkin kerajaan yang atau sebenarnya kerajaan tak terlibat pun. Dia lebih direct engagement, dia tak sampai tahap tu lagi. Kerajaan baru nak sukat sempadan. Hak dalam tu belum lagi. Depa ni dah awal dah pergi masuk dah. Datuk Seri Mukris juga mempertimbangkan membuat laporan kepada pihak berkuasa berhubung ketirisan maklumat itu. Beliau terdahulu menyampaikan sijil hak milik dan lesen pendudukan sementara kepada penduduk di daerah Kubang Pasu. 109 surat hak milik tanah, 59 lesen pendudukan sementara dan 3 sijil pertanian masyarakat Siam diserahkan pada majlis itu. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang perbekalan 2020 di peringkat dasar selepas mendapat sokongan majoriti melalui undian suara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof mengumumkan putusan berkenaan dan RUU itu akan dibawa ke peringkat jawatankuasa pagi ini. Terdahulu, RUU Perbekalan 2020 dibentangkan bagi bacaan kali ketiga oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2020 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah-buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. 6 kementerian akan menggulung perbahasan mengikut giliran dengan pembentangan selama 45 minit bagi setiap kementerian. Menteri Industri Utama Teresa Kok Susim mempersoal motif pihak yang melakukan protes menuntut pembelaan terhadap peneroka dan pekebun kecil sawit di Parlimen semalam. Ini katanya penyusutan stok minyak sawit di negara ini menunjukkan fenomena yang positif berikutan kejayaan usaha kerajaan meningkatkan ekspor minyak sawit tempatan ke luar negara. Stok minyak sawit di negara kita ni telah pun jatuh kerana ekspor kita telah meningkat dan itu sebabnya harga juga telah pun meningkat. Jadi walaupun terdapatnya boikot di sana sini, tetapi kita lihat keadaan fenomena yang positif bagi industri sawit kita kerana harga kita ni memang tengah menaik, meningkat.
Jadi bagi EU, pasaran EU, memang kementerian saya akan bekerjasama dengan pihak Indonesia. Sebenarnya pada minggu ini yang kementerian pegawai di kementerian saya akan bertemu dengan kementerian di Jakarta, di Indonesia di Jakarta untuk membincang macam mana kita menangani situasi pasaran ataupun industri sawit di kedua-dua negara. Bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, ekspor minyak sawit tempatan meningkat sebanyak 19.7% kepada 12.6 juta tan metrik. Jumlah itu berbeza tempoh sama pada 2018 iaitu 10.53 juta tan metrik. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Keputusan untuk tidak menarik semula pindaan kontroversi rang undang-undang Suruhanjaya Penghapusan Rasuah KPK adalah hak mutlak Presiden Indonesia Joko Widodo. Justru Dewan Perwakilan Rakyat DPR tidak akan campur tangan berhubung keputusan Jokowi untuk tidak menarik semula pindaan. Menurut Perlembagaan Indonesia, pindaan itu boleh ditarik semula sekiranya Presiden bersetuju untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Timbalan Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyatakan beberapa syarat harus dipatuhi sebelum Perpu dikeluarkan. Pendirian Jokowi dikecam hebat kerana membenarkan pindaan artikel yang disifatkan sebagai mengurangkan kuasa dan keberkesanan KPK. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengugut untuk menghentikan dana persekutuan bagi menangani kebakaran hutan di California. Ia susulan pertelingkahannya dengan Governor wilayah itu, Gavin Newsom, di laman Twitter. Terdahulu, Trump melalui akaun Twitternya menyalahkan Governor Demokrat itu dan mendakwa Newsom tidak melakukan pengurusan hutan dengan baik. Newsom yang amat kritikal terhadap dasar alam sekitar Presiden Amerika Syarikat itu membalas dengan menyatakan Trump tidak percaya kepada kesan perubahan iklim. Sekitar 40,500 hektar kawasan di California musnah dijilat api dalam beberapa minggu kebelakangan ini dengan ribuan lagi terpaksa berpindah dari kediaman mereka. Di Greece mengejutkan apabila polis Greece menemui 41 pendatang yang bersembunyi dalam sebuah truk sejuk beku di sebuah lebuh raya Shanti, utara negara itu. Pendatang itu majoritinya dipercayai dari Afghanistan. Bagaimanapun, kesemua mereka tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut polis, ketika pemeriksaan sistem penyejuk beku dalam truk itu tidak dihidupkan. Polis menahan truk terbabit ketika dalam perjalanan untuk menghantar pendatang terbabit ke beberapa lokasi di daerah itu. Pemandu truk dan pendatang itu ditahan dan dibawa ke balai polis berhampiran untuk soal siasat. Seorang maut manakala sekurang-kurangnya 14 yang lain cedera dalam serangan bom tangan di Srinagar, Kashmir. Mangsa yang cedera kini dirawat di hospital di mana seorang daripadanya dilaporkan dalam keadaan kritikal. Serangan berlaku seminggu selepas kumpulan militan melepaskan bom tangan ke atas sebuah perhentian bas di Bandar Sopore sehingga mengakibatkan 20 cedera. Kashmir kembali bergolak selepas New Delhi memansuhkan hak autonomi wilayah yang menjadi rebutan antara India dan Pakistan itu pada 5 Ogos lalu. Laporan sukan. Pasukan kebangsaan yang sudah memulakan persiapan bagi perlawanan persahabatan antarabangsa dan kempen kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia membuat satu lagi panggilan pemain. Kali ini membabitkan posisi penjaga gol apabila jurulatih Tan Cheng Ho menggantikan Muhammad Ifat Akmal Cik Kasim dari Kedah yang memohon diberikan pelepasan dengan Muhammad Haziq Nazli dari Johor Darul Takzim 2. Ifat minta pelepasan untuk kali ini pasukan latihan kerana beliau ada sedikit masalah keluarga peribadi lah. So saya sebagai jurulatih saya kena hormat keputusan beliau dan kita panggil Haziq untuk mengganti Ifat lah. Pasukan kebangsaan sudah memulakan kem persiapan bermula Ahad bagi mengharungi perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Tajikistan Sabtu ini, disusuli dua perlawanan pusingan 2
kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Jurulatih Tan Chen Ho memanggil seramai 26 pemain, namun 14 daripadanya dijadual tiba dan menyertai barisan pemain hari ini selepas diberikan pelepasan 2 hari kerana terbabit dengan perlawanan akhir Piala Malaysia menemukan Johor Darul Takzim dan Kedah. Tiada perubahan besar di kalangan pemain yang dikumpulkan. Menyaksikan mereka sudah pun bersama dengan Harimau Malaya sejak Mac lagi. Cuma prestasi terkini pemain bersama pasukan tempatan yang meyakinkan diharap memberi suntikan baru kepada skuad negara apabila beberapa nama seperti Muhammad Afiq Fazail, Badrul Bakhtiar dan Muhammad Farhan Roslan juga tersenarai. Ada tambah lagi impak dalam pasukan. Macam Afiq tengok di Johor macam mana dia main. Macam Bad, diorang semua dah main di final kemarin. Saya harap diorang boleh membantu tim. Dalam pada itu, skuad bawah 22 negara juga turut memulakan kem latihan sulung bagi persiapan menghadapi Sukan C Filipina yang akan membuka tirai pada 25 November nanti. Dan pengendali skuad bawah 22 negara, Dato' Ang Kim Swee, awal-awal lagi menganggap pasukan Myanmar bakal menjadi penghalang utama pada aksi saingan peringkat kumpulan A. Sesi latihan sulung di Wisma FAM Kelana Jaya malam tadi menyaksikan 23 daripada 28 pemain yang disenaraikan sudah melapor diri. Manakala baki 5 lagi sedang beraksi bersama skuad bawah 18 tahun negara di kelayakan kejuaraan B19 AFC 2020 di Kemboja ketika ini. Pengendali skuad bawah 22 tahun negara, Dato' Ang Kim Swee, menegaskan pasukannya tidak boleh memandang rendah cabaran yang bakal dihadapi pada peringkat kumpulan. Walaupun di atas kertas pasukan negara jelas menjadi pilihan, namun dia tidak mahu anak buahnya berasa terlalu selesa. Pasukan negara diletakkan dalam kumpulan A bersama tuan rumah Filipina, Myanmar, Kemboja dan Timur Leste. Pasukan negara bakal membuka tirai aksi saingan bertemu Myanmar pada 25 November nanti. Kita tahu kalau mengikut atas kertas, Myanmar merupakan halangan utama kita ataupun cabaran utama kita, dan kita tak boleh mengambil mudah, dan kita tahu yang pasukan Myanmar kini berada di Qatar, tak silap saya, untuk latihan pusat mereka, dan kita hanya bermula. Namun saya percaya dengan para pemain yang sedia ada dan yang terlibat dengan pasukan kebangsaan, kita boleh memberi satu cabaran saingan untuk memastikan kita mendapatkan keputusan positif. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan 8 kelab yang tidak melengkapkan lesen kelab kebangsaan dan AFC 2020 sebelum ini berjaya berbuat demikian sebaik tamat tempoh diberikan 30 Oktober lalu. Lesen berkenaan penting bagi membolehkan pasukan berkenaan beraksi dalam Liga Malaysia, dan kegagalan memperolehinya boleh menyebabkan mereka dikenakan hukuman turun ke liga lebih rendah. Bagi pasukan Liga Super, FAM memaklumkan bahawa Melaka FA dan PKNS FC yang sebelum ini diberikan lesen dengan bersyarat pada 27 September 2019 telah pun berjaya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, dan ia telah pun diluluskan oleh First Instance Body FIB Pelesenan Kelab FAM. Status sama turut diperoleh UKM FC, Selangor United, PDRM dan Pulau Pinang yang turut berjaya memenuhi syarat ditetapkan dalam Liga Perdana. Manakala dua pasukan Kelantan dan Sarawak pula mendapat lesen berkenaan dengan bersyarat kerana memerlukan beberapa jaminan yang diperlukan daripada pihak ketiga. Kedua-dua pasukan bagaimanapun sudah mengemukakan dokumen sokongan yang menunjukkan jaminan untuk semua perkara tertunggak, dan ia akan dipantau untuk memastikan semua perkara itu dipenuhi. Jika ada yang gagal, lesen kebangsaan kedua-dua pasukan boleh dibatalkan. Namun nasib berbeza buat kelab dari Perak, PKNP FC, yang dilihat tidak komited dalam melengkapkan borang menyebabkan permohonan pasukan terbabit ditolak. Seterusnya dikenakan hukuman turun ke Liga Perdana musim depan. FAM turut menegaskan walaupun mereka telah menerima lesen kebangsaan berdasarkan penyelesaian daripada sebarang tunggakan setakat 30 Jun 2019. Sebarang tunggakan selepas 30 Jun 2019 perlu diisytiharkan pelan penyelesaiannya selewat-lewatnya pada 15 Disember 2019. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Marsla Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.